Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Untuk video kali ini kita akan belajar tentang 6.2 nilai pH. So di akhir pembelajaran, murid akan dapat menyatakan maksud pH dan kegunaannya, menghitung nilai pH asid dan alkali, mengeksperimen untuk mengkaji hubungan nilai pH dengan kepekatan ion hidrogen dan kepekatan ion hidroksida. So, kita tak buat eksperimen, kita hanya nak kaji hubungan sahaja ya untuk video ini. Nilai pH asid dan alkali. So, kita ada dua jenis larutan. Untuk larutan yang berasid, nilai pH-nya kurang daripada 7, manakala untuk larutan yang beralkali, nilai pH dia ialah lebih daripada 7. So, kalau lihat gambar ni, ini merupakan skala pH yang mana julat dia bermula daripada 0 hinggalah 14. So, kalau kita tengok julat ni, kita boleh nampak lah untuk angka nilai pH yang kurang daripada 7, okay, 6 hingga 0, itu menunjukkan larutan tersebut semakin berasid. Manakala jika larutan mempunyai nilai pH yang lebih daripada 7, iaitu 8 kepada 14, itu menunjukkan bahawa larutan tersebut semakin beralkali. So, apakah sebenarnya pH? So, pH ialah merupakan suatu pengukuran logaritma ke atas kepekatan ion hidrogen yang terkandung di dalam sesuatu larutan aqueous. So, pH tu kita nak ukur kepekatan ion hidrogen. Jadi, kita boleh ukur dengan menggunakan formula negatif log dalam kurungan H positif. So, log ialah logaritma asas 10, manakala kurungan square ni, okay, square bracket H positif itu merujuk kepada kepekatan ion hidrogen dalam unit mol per desimeter padu. So, menggunakan formula ini, kita boleh kira lah pH bagi sesuatu larutan. Sekarang kita tengok contoh 1, macam mana kita nak gunakan formula yang kita dah belajar tadi untuk menghitung nilai pH bagi sesuatu larutan. So, hitungkan nilai pH bagi asid nitrik dengan kepekatan ion hidrogen 0.5 mol per desimeter padu. So, kita ada formula, kita akan guna formula pH sama dengan negatif log kepekatan ion hidrogen. So, sudah diberi kepekatan ion hidrogen tadi 0.5 mol per desimeter padu. So, kita ganti sahaja ke dalam kepekatan ion hidrogen. So, tinggal tekan kalkulator sahaja. Okay, negatif log 0.5. Nanti akan dapatlah 0.301. So, nilai pH asid nitrik ialah kita ambil kepada satu tempat perpuluhan. So, sama dengan 0.3. Okey, so sekarang kita tengok contoh yang kedua, iaitu tentukan kemolaran. Okey, so yang ini disuruh tentukan kemolaran asid hidroklorik dengan nilai pH 2.0. Okey, so terbalik. Instead of dia suruh awak kira pH ni, dia suruh awak kira this one. Okey, yang mana? Ini. Kemolaran asid nitrik tu. Okey, sorry, kemolaran asid hidroklorik. So, kita tinggal ganti sahajalah pH dengan nilai yang telah diberikan, iaitu 2.0. Lepas tu, nanti kita pindah sahaja log tu ke sebelah. So, lepas tu kita akan dapat log kepekatan ion hidrogen sama dengan negatif 2.0. Okey, pindahkan negatif ke sini. So, macam mana kita dapat pindah yang ni kan? Mestilah awak dah belajar matematik, awak mesti tahu kan macam mana. Yang mana kita akan darab dengan negatif. So, sebelah sini darab dengan negatif jadi positif. Okey. So, yang ini jadi negatif lah yang sebelah sana tu. Okey, lepas tu kita akan pindahkan log pula ke sebelah kiri. Sorry, kita akan pindahkan log pula ke sebelah kanan. So, kita akan dapatlah iaitu 0.01 mol per desimeter padu. Okey, so jawapan dia, kemolaran untuk asid hidroklorik tu samalah dengan kemolaran dia punya ion hidrogen, iaitu 0.01 mol per desimeter padu. Okey, lepas tu kita akan tengok yang kedua, iaitu untuk pOH.
So, apakah itu pOH? So, pOH pula ialah pengukuran logaritma ke atas kepekatan ion hidroksida yang terkandung di dalam suatu larutan aqueous. Okey, so tadi pH ukur kepekatan ion hidrogen. Jadi kalau pOH kita ukur kepekatan ion hidroksida. So ini formulanya, pOH sama dengan negatif log kepekatan ion hidroksida. So log yang digunakan ialah logaritma asas 10 dan kurungan square OH negatif tu ialah bermaksud kepekatan ion hidroksida dalam unit mol per desimeter padu. So yang ini kan, bila awak nampak ni square bracket ni, square bracket tu bermaksud kepekatan lah ya. Okey, so kita dah belajar tentang pH dan pOH. Jadi apa kaitan antara kedua-duanya? So kaitan dia ialah jika kita jumlahkan nilai pH dan juga nilai pOH bagi sesuatu larutan yang sama, kita akan dapat jumlahnya sama dengan 14, iaitu pH tambah pOH dapatlah 14. So pentingnya formula yang di sini ialah kita boleh tentukan pH berdasarkan nilai pOH. So andai kata larutan yang soalan diberi, maklumat yang kita ada hanyalah kepekatan ion hidroksida. So kita boleh cari pH yang mana kita tentukan dulu nilai pOH, and then kita 14 tolak je dengan nilai pOH tu, so kita akan dapatlah nilai pH bagi larutan yang sama. Okay, so kita tengok contoh dia ya. So ini ialah contoh yang ketiga. So dia suruh awak hitungkan nilai pOH bagi larutan natrium hidroksida yang mengandungi kepekatan ion hidroksida iaitu 0.1 mol per desimeter padu. Okey, so yang ini straightforward. Dia suruh kira pOH, dia dah bagi kepekatan OH. Okey, so kita hitung je lah pakai formula pOH sama dengan negatif log kepekatan ion hidroksida. So ganti je kepekatan ion hidroksida dengan 0.1 mol per desimeter padu tu. Lepas tu tinggal tekan kalkulator dan akan dapat nilai pOH dia iaitu sama dengan 1. So nilai pOH bagi larutan natrium hidroksida ialah 1.0. So andai katalah kan cikgu twist, cikgu instead of minta pOH, cikgu minta pH. So macam mana kita nak buat? Iaitu kita akan pakai formula yang tadilah, yang pH tambah pOH sama dengan 14. So pH kita ialah 14 tolaklah dengan pOH yang mana kita dah kira dapat iaitu 1 kan. Okey, tolak je dengan 1 dan dapatlah nilai pH iaitu 13. So betul lah, sebab kita dah tahu kan yang mana kalau larutan tersebut dia beralkali, so natrium hidroksida ni dia beralkali jadi nilai pH dia mesti lebih daripada 7, so 13. Okay, next kita tengok contoh yang keempat. Okay, dia suruh awak hitung nilai pH bagi larutan kalium hidroksida KOH yang mengandungi kepekatan ion hidroksida 0.01 mol per desimeter padu. So maklumat yang kita ada ialah kepekatan ion hidroksida, tapi dia suruh kita kira nilai dia suruh kita kira nilai pH. So kita guna dulu formula pOH sama dengan negatif log kepekatan ion hidroksida. Ganti nilai kepekatan ion hidroksida kepada yang diberi iaitu 0.01. So tinggal tekan kalkulator, nanti akan dapat 2. Okey, sama dengan 2. So itu kita punya pOH. Tapi soalan minta pH, bukan pOH. Jangan lupa. So kita akan pakailah formula ini. pH tambah pOH sama dengan 14. Okey. So nak dapatkan pH iaitu 14 tolaklah dengan pOH kita. So 14 tolak 2. So dapatlah 12.0. So kita tengok contoh yang kelima. So dia suruh kita tentukan kemolaran larutan lithium hidroksida dengan nilai pH dengan nilai pH 12.0. So macam mana kita nak kira? Kita ada pH, tapi dia suruh awak cari apa? Dia suruh awak cari kemolaran lithium hidroksida. Meaning that kita kena tahu kepekatan ion hidroksida. So nak tahu kepekatan ion hidroksida, kita mestilah kena tahu pOH dulu kan. pOH iaitu sama dengan negatif log this one. Okey, jangan lupa ni. Okey, jadi kita nak buat macam mana? Kita pakai dulu formula ini. So pH tambah pOH sama dengan 14.0. So gantikan sahaja pH dengan 12.0
Jadi POH sama dengan 14.0 tolak 12.0 dapatlah 2.0. So dah dapat POH, barulah boleh cari kepekatan ion hidroksida. Pakailah formula POH sama dengan negatif log kepekatan ion hidroksida. So kita tinggal ganti POH dengan 2.0. Okey. Lepas tu pindah-pindah je lah. Nanti dapatlah kepekatan ion hidroksida sama dengan 0.01 mol per desimeter padu. So, kepekatan ion hidroksida tadi samalah dengan kemolaran bagi larutan lithium hidroksida, iaitu 0.01 mol per desimeter padu. Alright, so kita tengoklah ni maklumat tambahan, iaitu dia kata, tahukah anda sebenarnya bilangan titik perpuluhan nilai pH berkait dengan angka bererti dalam nilai kepekatan ion hidrogen yang diberi. So, jika nilai kepekatan yang diberi mempunyai 2 angka bererti, jawapan nilai pH perlu dibundarkan kepada 2 titik perpuluhan. Okey, next kita akan tengok hubungan antara kepekatan ion hidrogen dengan nilai pH. So, apa hubungan dia ialah apabila kepekatan asid bertambah, lebih banyak molekul asid mengayon untuk menghasilkan ion hidrogen. Maksud ini ialah kepekatan ion hidrogen pun akan bertambah. So, apabila semakin tinggi kepekatan ion hidrogen, maka nilai pH akan menjadi semakin rendah. Oleh itu, apabila nilai pH itu rendah, itu bermaksud ialah keasidan bertambah. So, keasidan bertambah apabila nilai pH larutan asid berkurang. Punya kesimpulan ialah kepekatan ion hidrogen meningkat, maka nilai pH berkurang. Maksudnya dia semakin berasid. So, apa pula hubungan antara kepekatan ion hidroksida dengan nilai pH? So, hubungan dia ialah untuk yang ion hidroksida, semakin tinggi kepekatan ion hidroksida, semakin tinggi nilai pH. Oleh itu, kealkalian bertambah apabila nilai pH larutan alkali bertambah. Kesimpulan dia ialah kepekatan ion hidroksida bertambah, nilai pH bertambah, larutan tersebut semakin beralkali. So, ini ialah contoh-contoh lah yang mana daripada skala pH dan juga apakah bahan yang mempunyai nilai pH tersebut. So, untuk nilai pH sama dengan 0, kita ada bateri. Okay, maksudnya bateri ini sangat berasid ya. Sebab nilai pH sama dengan 0. So, apabila nilai pH sama dengan 1, itu sama dengan nilai jus gastrik. So, untuk nilai pH sama dengan 2, sama dengan bagi bahan lemon. Untuk nilai pH 3, cuka. 4, tomato. So, bermaksud tomato tu berasid lah, betul, sebab tomato kan masam. Okey. Lepas tu untuk 5, kopi. Kopi pun berasid. So, untuk 6 ialah susu. Okey, susu pun berasid ya. Lepas tu kita ada 7 ialah neutral, iaitu air. So, kat sini dah start beralkali, iaitu 8 darah kita. So, 9 yang soda penaik. 10 ialah antacid. 11 larutan amonia. 12 sabun. 13 peluntur dan 14 ialah pencuci paip kumbahan. Okay, so tengok kat sini, ni semakin beralkali. Yang ini pula semakin berasid. Daripada 6 ke 0 berasid, semakin berasid. Daripada 8 ke 14 semakin beralkali. Okey, so itu sahaja untuk video kita kali ini. Jadi cikgu tinggalkan dengan uji kendiri 6.2. Boleh jawab. So itu saja. Bye. Assalamualaikum.